Masya Allah. Hadis yang cukup panjang menceritakan tentang kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kamu melalui taman-taman syurga, hendaklah kamu singgah dan mengambil sesuatu. Nabi Yunus alaihissalam ada pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau melihat aku lalu di satu majlis zikir lalu aku tak berhenti, maka patahkan kakiku untuk berhenti di situ. Paksa aku nak berhenti di situ. Yani lebih kepada nak memberitahukan pentingnya untuk menghadiri majlis-majlis ilmu dan majlis-majlis zikir. Fil hadis Sayyidina Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, apa tanda-tanda engkau sayang kepada hambamu? Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, wahai Musa, idza ra'aita 'abdan aktsara min dzikri fa'lam anni uhibbuhu wa adzintu lah. Wahai Musa, kalau kamu nampak ada orang banyak menyebut nama aku, ketahuilah aku suka kepada dia dan aku bagi izin kepada dia. Sebaliknya, kalau kau nampak orang tak mau berzikir kepada aku, ketahuilah aku tak suka kepada dia. Faham dong? Oleh hadza baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan untuk menghadiri majlis zikir, majlis ilmu. Ala ukhbirukum anits thalathah, mahukah kamu aku beritahukan tentang 3 golongan? Ammal awwal fa'awa ila Allah fa'awallahu ilaih. Yang pertama datang kepada Allah, Allah datang pada dia. Wa amma tsani faqad istahya min Allah fallahu yastahyi minhu. Yang kedua, orang itu malu kepada Allah, Allah pun malu pada dia. Wa amma tsalits fa'arad 'anillah fa'aradallahu 'an. Yang ketiga, ia berpaling daripada Allah, Allah pun berpaling daripada dia. Merujuk kepada 3 orang di zaman Nabi datang, sementara Nabi dalam majlis, yang satu datang nampak di hadapan saf kosong, terus dia datang dan duduk di saf yang kosong tu. Ini datang kepada Allah, Allah datang pada dia. Maksudnya dia adalah orang yang paling banyak dapat pahala disebabkan kesungguhannya dalam mencari ilmu sehingga duduk di hadapan. Ketika mendapati di depan, di hadapan itu ada saf yang kosong, karena kesungguhannya dia datang ke hadapan. Yang kedua, kata Nabi, istahya min Allah, malu kepada Allah. Hadir majlis ilmu, nak tinggalkan majlis itu segan, maka dia pun duduk kat belakang situ. Duduk belakang tidak lain dan tidak bukan melainkan karena malu nak tinggalkan majlis. Maka yang seperti ini adalah Allah pun malu pada dia. Maksudnya malu kepada dia. Orang seperti ini adalah orang yang tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih hadir dalam majlis ilmu. Adapun yang ketiga, dia nampak majlis, dia berpaling, tak suka, maka Allah pun berpaling daripada dia. Bila ini kemuliaan daripada majlis ilmu dan majlis zikir, maka seseorang tidaklah mengabaikan untuk menghadiri majlis-majlis yang begitu mulia, majlis ilmu, majlis zikir. Tidak cukup daripada kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat khusus untuk mencari majlis ilmu. Sehingga bila nampak ada majlis ilmu atau majlis zikir, mereka jemput malaikat-malaikat yang lain. Ya kan, kalau ada majlis ilmu, majlis zikir, malaikat pun jemput. Kita pun masa buat majlis ilmu, kita hantarkan SMS kan, jemputan, mari datang. Kadang-kadang poster kita letakkan pun juga, kan, jemputan juga. Malaikat pun jemput juga. Tapi kalau malaikat semua datang. Malaikat semua datang. Katanya kalau nampak majlis zikir, maka mereka panggil satu dengan yang lain. Katanya, jom kita pergi ke tempat yang kita memang nak cari ini. Maka mereka duduk dengan majlis di majlis ilmu itu bi ajnihatihim, dengan sayap-sayap mereka mengelilingi majlis. Ya Allah. Sehingga orang yang hadir dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir, jalisul malaikah, duduk dengan malaikat. Kita tak nampak sebelah kanan kiri malaikat. Ya, tak semestinya kita menampak, tak semestinya kita nampak, namun kita percaya dan yakin kalau malaikat akan menghampiri majlis-majlis zikir dan majlis ilmu dan mengelilingi dengan sayap mereka ilas sama'id dunya,
sampai ke langit yang dekat dengan dunia. Boy, berapa banyak kira-kira malaikat itu? Faham dong? Tak ada apa itu apa ikut space, dah tak ada. Malaikat ada sampai ke langit ya, space-nya sampai ke atas, no space untuk malaikat. Untuk majlis ilmu, faham tu, mengelilingi satu dengan yang lain, dan setelah itu barulah mereka akan kembali bagi report kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang berlaku. Subhanallah, sehingga apa yang berlaku dalam di dunia daripada majlis-majlis ini, apa itu khabarnya di langit, yakni beritanya sampai time itu juga akan disampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pun menyoal pada malaikat apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan, daripada apa mereka berlindung. Walaupun Allah Maha mengetahui semua, namun soalan ini adalah soalan yang ingin Allah memberitahukan kepada kita alangkah agungnya majlis-majlis ilmu itu, sehingga Allah ambil berat secara langsung dengan menyoal kepada malaikat. Macam mana mereka yang duduk tu? Apa yang mereka minta? Apa mereka lakukan? Faham dong? Hadza Allah mengambil berat tentang majlis zikir dan majlis ilmu, baru diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengampunan. Hai malaikat, ketahui semua yang hadir tu aku ampunkan dosanya. Dalam riwayat yang lain, digantikan sebanyak dosa yang diampunkan dengan pahala. Ya Allah. Berapa jauh kita datang daripada tempat kita untuk datang ke tempat ini? Berapa lama kita duduk di tempat ini? Dengan apa yang Allah beri kepada kita, apa yang kita lakukan kecil berbandingkan apa yang Allah berikan. Faham dong? Tak cukup daripada itu, malaikat bagi tahu, wahai Allah, ada di antara si fulan yang hadir dalam majlis itu datang bukan untuk majlis, tapi ada hajat, ada kepentingan lain, tak ada niat untuk hadir majlis. Allah berfirman, mereka pun juga aku ampunkan. Duduk dengan orang yang dapat ampun, dia pun dapat ampun juga, hatta yang tak ikhlas. Ini kemuliaan daripada majlis ilmu, majlis zikir. Wahakadha, kemuliaan majlis ini untuk kita mengambil ibrah dan sentiasa istiqamah menghadiri majlis-majlis ilmu untuk meraih pemberian yang Allah berikan akan majlis ilmu. Naam.